Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi. Berita utama 23 Rabiul Awal 30 Oktober. Pemancing lemas jatuh parit. Juga isu kerakyatan anak, apa jalan penyelesaian? Hasrat seorang suami menangkap ikan darat untuk makan masakan kari tidak kesampaian apabila ditemui lemas awal pagi tadi. Mayat Muhammad Nazri Musa, 51 tahun, ditemui sekitar jam 7 pagi selepas dilaporkan terjatuh ke dalam parit berair berhampiran kawasan tali air di Alorela, Langgar. Muhammad Nazri dijumpai dalam keadaan terapung pada jarak 17 meter dari lokasi mangsa terjatuh. Isteri mangsa, Halidah Halim, 47 tahun, berkata suaminya keluar dari rumah di Pokok Asam pada jam 10 pagi kemarin bertemu dengan 6 rakannya untuk menangkap ikan di tempat kejadian. Katanya suaminya itu gemar menangkap ikan darat dan selalu membawa pulang untuk dimasak kari. Menurut Halidah, dia mengetahui suaminya itu terjatuh dan hilang pada jam 4.20 petang selepas menerima hantaran WhatsApp dari rakannya memberitahu orang ramai sedang mencari Muhammad Nazri di kawasan parit berkenaan. Mama tengok motor duk atas jalan ni, sebelah sana lah kan. Lepas tu dia punya barang dia sangkut dekat motor. Lepas tu dia pergi tanya jiran-jiran yang mana yang ikut dekat ni, yang dia duk besar pi tu memang tak ada. Katanya dia telah melarang suaminya supaya tidak pergi menangkap ikan kerana hujan lebat dan air sungai deras. Namun suaminya memaklumkan dia sudah berjanji dengan rakannya yang lain dan tidak mahu menghampakan mereka. Sementara itu, Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Penguasa Kanan Bomba Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, sebaik tiba di lokasi pada jam 6.28 petang, pihaknya melakukan pencarian di permukaan air menggunakan sebuah bot. Membuat pencarian secara di permukaan kerana air kawasan ini agak deras, agak laju. Parit ni dia mengalirkan air itu dan kita juga mendapatkan bantuan daripada pasukan penyelamat di air. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Di Terengganu, seorang pesara maut selepas kenderaan MPV Toyota Estima dipan dunia terbabas di kilometer 50 Batu 29 Sungai Tong, Stiu pagi tadi. Memetik laporan harian Metro, dalam kejadian 8 pagi tadi, mangsa Hamdan Saleh 70 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintendent Afandi Hussein berkata siasatan awal mendapati kemalangan berlaku semasa mangsa bersama keluarganya yang dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menghala ke Kota Baru Kelantan, Hamdan secara tiba-tiba mengalami serangan jantung. Katanya mangsa tidak dapat mengawal kenderaan lalu terbabas ke dalam longkang berhadapan Sekolah Kebangsaan Batu 29. Anak mangsa menghubungi talian kecemasan dan selepas pihak paramedik sampai di tempat kejadian, rawatan kecemasan segera dilakukan. Namun Hamdan disahkan meninggal dunia. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Setiu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke isu kerakyatan anak yang dilahirkan ibu warga negara dengan pasangan warga asing. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata Kabinet telah memutuskan supaya Peguam Negara Tan Sri Idris Harun menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengenai perkara itu. Keputusan itu dibuat kerana isu kerakyatan mengikut Perlembagaan Persekutuan harus mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Isu kerakyatan harus mendapatkan perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi kerana itu keputusan Kabinet ialah meminta Peguam Negara untuk menyembahkan hal ini kepada Kesisi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya. Jadi
Kabinet sangat berempati dengan keadaan yang berlaku. Kami membincangkannya dengan agak panjang lebar, tetapi kami juga sedar bahawa ini adalah di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja. Pada 9 September lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bayi yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing secara automatik berhak mendapat kerakyatan negara ini. Bagaimanapun, pada 13 September lepas, kerajaan memutuskan untuk mengemukakan rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi itu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyediakan pelan kontingensi bagi menghadapi banjir. Timbalan Menterinya Datuk Rossul Wahid berkata antara yang dilakukan adalah melantik peruncit dan pemborong terpilih di seluruh negara untuk menyimpan tambahan bekalan makanan dan keperluan asas bagi menampung keperluan mangsa bencana itu. Sehingga kini katanya seramai 731 pemborong, peruncit dan pengilang seluruh negara akan menyimpan tambahan 30% bekalan makanan dan keperluan asas sepanjang musim monsun timur laut. Jumlah itu jelas beliau merangkumi 428 peruncit, 229 pemborong dan 4 pengilang terpilih di 246 kawasan seluruh negara yang menyimpan stok bagi menghadapi bencana tersebut. Kita tak pasti, tak tentukan kawasan banjir saja. Ada di Kota Terengganu, ada di Besut, ada di Kemaman, dia pandai sekata. Maknanya saya beri jaminan bahawa jika banjir berlaku, rakyat, masyarakat tak perlu bimbang. Barang-barang keperluan mencukupi. Tambah Datuk Rossul, lantikan itu bagi memastikan bekalan makanan dan keperluan di jangkaan 1,030 pusat pemindahan sementara dan penduduk di kawasan berisiko tidak terputus. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program pendigitalan sektor peruncitan di Pasar Besar Kuala Berang. Pada majlis ini, Datuk Rossul mengisytiharkan Kuala Berang sebagai wilayah e-wallet luar bandar pertama di Malaysia yang merancakkan momentum kepada agenda digitalisasi negara terutama di kalangan industri sektor peruncitan dan kawasan luar bandar. Peralihan fasa pandemik COVID-19 kepada fasa endemik akan diputuskan bergantung kepada lanskap semasa kes virus itu di negara ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata ia termasuk melihat kadar kes kenaikan itu selepas rentas negeri, rentas negara dan pelbagai sektor ekonomi dibuka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja ke projek Jiwa Murni di Keluang, Johor. Tambah beliau, kerajaan juga sedang melihat kesan kes COVID-19 selepas sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT dibuka. Katanya keputusan peralihan itu nanti adalah tepat kerana masyarakat tiada pilihan dan perlu hidup bersama virus tersebut. Jelas Datuk Seri Hishamuddin, ketika ini pelan pemulihan negara PPN berjalan lancar, manakala pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK masih melihat kepada suntikan booster COVID-19. Rehat seketika, sekembali nanti lagi pembinaan penempatan haram. Masih bersama Berita Al-Hijrah, penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif menyifatkan bajet 2022 yang dibentangkan semalam sebagai berani kerana melibatkan peruntukan terbesar setakat ini, namun ia dilihat bertepatan dengan situasi semasa yang membabitkan fasa pemulihan melibatkan semua pihak. Saya melihat belanjawan 22 ini sama seperti belanjawan sebelum ini yang bersifat komprehensif dan mengembang. Boleh saya katakan belanjawan kali ini agak berani kerana kerajaan akan berbelanja besar, terutamanya meningkatkan belanja pembangunan melebihi 20% dari tahun sebelumnya atas keyakinan akan mampu meningkatkan hasil negara di saat negara masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi. Beliau dalam pada itu turut mengulas mengenai bantuan keluarga Malaysia meskipun memperuntukkan jumlah yang tinggi dan dijangka memberi kesan terhadap perbelanjaan negara, namun ia dilihat relevan dan tepat pada masanya dalam konteks rakyat yang amat memerlukan bantuan aliran tunai ketika ini. Namun, saya melihat penerima bantuan BKM ini masih lagi memerlukan bantuan dan ianya masih lagi relevan dalam konteks kita masih lagi dalam fasa menangani pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
600 Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PADI yang dijenamakan semula daripada Pusat Internet Komuniti Sedia Ada akan memberi penekanan kepada penjanaan pendapatan dan membantu memperkukuh ekonomi rakyat terutama di luar bandar. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata sebelum ini fungsi Pusat Internet Komuniti atau DESA hanya menyediakan kemudahan capaian internet kepada masyarakat luar bandar dan ia perlu diubah supaya dapat melahirkan lebih ramai usahawan digital. Proses transformasi itu turut akan mendapat kerjasama daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDAC yang akan menyediakan latihan serta modul kepada kursus e-dagang yang bakal dijalankan di semua PADI. Kerana dulu bila kita buat pusat internet desa tu nak beri kemudahan internet secara basic kepada luar bandar yang tak ada kemudahan internet. Tapi sekarang penekanan bukan saja lagi pada soal connectivity internet, tapi kita menekankan pada soal aplikasi yang boleh membawa kepada penjanaan pendapatan dan perubahan ekonomi rakyat. Maka yang ditekankan sekarang bukan hanya connectivity lagi, tetapi adalah digital economy. Supaya orang di luar bandar juga menjuruskan kegiatan ekonomi dan menambah pendapatan dengan menggunakan kemudahan internet. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada bekas guru silat Hassan Arsad 84 tahun pada Majlis Ziarah CSR Program Keluarga Malaysia FINAS di Kampung Padang, Lembik, Ketereh, Kota Baru. Dalam pembentangan bajet 2022 oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam, beliau berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mentransformasikan 600 PADI sebagai pusat sehenti untuk membimbing usahawan mikro menggunakan teknologi digital. Sementara itu, mengulas mengenai peruntukan yang tinggi kepada hal ehwal Islam, Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Noor berkata, jumlah itu jelas membuktikan kerajaan amat prihatin dengan perkembangan dan pembangunan Islam di negara ini, terutama ketika rakyat menghadapi pandemik COVID-19. Saya berpandangan bahawa apabila kerajaan mengumumkan untuk memberikan inisiatif sebanyak RM500 seorang untuk para imam, bilal, guru takmir, noja, marbut, guru agama, guru yang terlibat ini, saya melihat bahawa ianya adalah satu pengiktirafan kepada frontliners Islam yang mana mereka ini turut banyak memberikan bantuan-bantuan kepada umat Islam ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Apabila masjid dibuka, mereka memberikan pandangan-pandangan, mereka menasihati para jemaah supaya sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan, dan saya merasakan bahawa pengiktirafan ini adalah satu pengiktirafan yang sangat baik dan sangat wajar yang diberikan oleh kerajaan kepada lebih kurang 70,000 penerima manfaat yang disebutkan oleh kerajaan semalam kepada frontliners Islam ini. Semalam, Tengku Zafrul mengumumkan RM1.5 bilion diperuntukkan bagi pembangunan Syiah Islam di negara ini. Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS akan melaksanakan pelan transformasi digital pendidikan awal kanak-kanak Tabika KEMAS mulai tahun depan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, pelan itu nanti akan menjadi aspirasi pembangunan bakat digital kanak-kanak di Tabika KEMAS. Menurut Datuk Seri Mahathir, KEMAS telah menyiapkan pelan transformasi berkenaan dan ia akan memberi manfaat kepada hampir 200,000 kanak-kanak. Pelan itu merangkumi beberapa strategi, antaranya memperluaskan pembekalan peralatan digital seperti pembekalan peralatan smart TV, komputer, akses internet bagi mewujudkan persekitaran digital di Tabika KEMAS. Maksud saya tadi, kategori nombor 3 yang di kampung-kampung ni. Jadi bila, dan juga di pedalaman. Tadika juga di pedalaman. Di Sabah, Sarawak ada tadika di kawasan pedalaman. Jadi ini yang kadang-kadang dia punya capaian internet berada pada tahap yang dikit. Jadi kalau kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan
katalah kita nak ada sikit nak ngajar budak tu macam ambil daripada digital lah ataupun ambil daripada Google ke apa, itu tak boleh buat. Itulah kalau kita ingat kita nak kena ada bagaimana nak melengkapkan dulu konektiviti dengan kelas-kelas kemas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutupan dan penyampaian hadiah Hari Potensi Kemas Peringkat Kebangsaan tahun 2021 kali ke-16 di Alostar. Tambah Datuk Seri Mahzir, pelan transformasi digital awal kanak-kanak itu juga akan memperkasakan pembangunan kandungan bahan pengajaran dan pembelajaran digital melalui kerjasama strategik bersama pelbagai pihak. Antaranya Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta pakar akademik dari luar negara seperti United Kingdom dan Jepun. Berehat seketika selepas ini, Sudan bergolak, apa nasib rakyat Malaysia di sana? Baik, laporan luar negara, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rejim Zionis di Palestin berterusan malah kian memuncak. Terbaru, Israel meluluskan pembinaan lebih 3,000 lagi penempatan haram di tebing barat. Memetik laporan Reuters, Jawatankuasa Perancangan Pihak Pentadbiran Sivil Israel memberikan kelulusan akhir bagi membina 1,800 unit kediaman serta memberikan sokongan awal ke atas pembinaan 1,344 unit kediaman lagi di tebing barat. Tindakan Israel memperluas penempatan haram itu bagaimanapun mengundang kecaman antarabangsa selain mendesak agar tindakan berkenaan tidak diteruskan. Sementara itu, Malaysia dalam satu kenyataan menyatakan tentangan kerasnya terhadap kelulusan tersebut dan menyatakan peluasan haram itu jelas membuktikan semakin banyak tanah dan harta milik rakyat Palestin dirampas. Selain itu, beberapa negara lain juga dilihat turut senada menyuarakan tentangan kuat mereka terhadap dasar peluasan penempatan di wilayah Palestin yang dijajah, antaranya Belgium, Denmark, Finland, Perancis dan Jerman. Perkembangan krisis di Sudan, pasukan tentera negara itu mengetatkan kawalan keselamatan terutama di Khartoum susulan protes yang menggesa pemulihan kerajaan awam di Sudan. Ratusan tentera selain pasukan sokongan ditempatkan di Khartoum bagi mengawal kejadian yang tidak diingini. Pasukan keselamatan bertindak menyekat beberapa laluan menuju ke kompleks Kementerian Pertahanan, lapangan terbang dan jambatan yang menghubungkan Khartoum dengan bandar Omdurman dan Khartoum Utara. Menjelang protes besar-besaran itu, ribuan rakyat Sudan dijangka berarak ke jalanan minggu ini bagi membantah tindakan Jeneral Abdel Fattah al-Burhan yang menggulingkan Kabinet Perdana Menteri Abdullah Hamdok. Susulan daripada pengambil alihan tentera itu, ratusan juta bantuan ekonomi ke Sudan juga terpaksa dibekukan. Dalam pada itu, semalam, sekurang-kurangnya 11 terbunuh dalam pertempuran antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan. Sementara itu, kesemua rakyat Malaysia di Sudan akan dibawa pulang sekiranya pergolakan di negara itu semakin meruncing. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata setakat ini 50 rakyat negara ini berada dalam keadaan selamat dan mereka berlindung di kediaman Kedutaan Besar Malaysia, Sudan. Setakat ini, situasi bergolak yang bermula sejak rampasan kuasa diketuai Jeneral Abdul Fattah al-Burhan pada 25 Oktober lalu tidak memerlukan kerajaan Malaysia memulakan proses evakuasi dan membawa mereka kembali ke tanah air. Kita juga telah bersedia sekiranya perlu untuk membuat evakuasi dan ini bergantung kepada perkembangan dalam sehari dua ini. Jadi kalau keadaan itu tambah berbahaya, maka kita akan membuat evakuasi. Sekiranya keadaan itu bertahan dan kembali baik, maka kita tak perlu buat
evakuasi lah. Tambah Datuk Saifuddin, bekalan makanan bagi rakyat Malaysia di sana mencukupi untuk tempoh 2 minggu. Wisma Putra juga katanya telah memanggil 2 kali kuasa usaha kedutaan Sudan di Kuala Lumpur, Bahid Ismail, bagi meminta bantuan mereka mengenai keselamatan rakyat Malaysia di sana. Tentera Sudan melancarkan rampasan kuasa awal pagi Isnin lalu selepas gagal berbuat demikian pada 21 September dan berjaya menahan Perdana Menteri Abdullah Hamdok. Rampasan kuasa tentera itu juga menyaksikan lapangan terbang antarabangsa Khartoum dan pelabuhan negara terbabit ditutup hingga menyukarkan proses penyaluran bantuan oleh masyarakat antarabangsa ke negara Timur Afrika itu. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Arif Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.